usaha mengajar dengan baik. Okay, are you all ready? 17 Okay, saya nak explain sikit-sikit. Kita akan buat sedikit, latihan sedikit. Sedikit, latihan sedikit. Kita lihat dokumen sumber yang pertama. Saya akan ajak satu-satu kelompok Okay. Yang pertama kita nak belajar sekarang ialah satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Saya nak perkenalkan 6 perkara daripada 17 perkara dahulu. Kita pergi yang mudah-mudah. Yang pertama, bil tunai. Bil tunai digunakan untuk urus niaga beli atau jual secara tunai. Kalau awak beli barang, jual barang secara tunai, awak pakai bil tunai. Slip daftar tunai. Slip daftar tunai ni kita guna di pasar raya, kita guna di kedai runcit, hypermarket. Contohlah kalau macam ni saya sebut awak tak tahu pula pasar raya apa dia kan. Dia macam Giant, Sunshine. Di sini mereka guna slip daftar tunai. Fungsi sama. Bil tunai pun untuk urus niaga beli atau jual secara tunai. Slip daftar tunai pun sama. Beli atau jual secara tunai. Cuma slip daftar tunai ni dia menggunakan mesin daftar tunai yang digunakan di pasar raya. Contoh kalau awak pergi Tesco, awak beli barang. Bila awak beli barang, awak bayar, awak akan dapat satu bil. Sir, ni semua kena salinkan, sir. Sebenarnya ada dalam nota yang saya sudah edarkan kepada awak. Cuba tengok. Ada kan? Awak hanya perlu catat sikit-sikit untuk ingat kata kunci dia saja Pagi tadi ada tak kerana saya edarkan kepada anda nota? Ada, cikgu. Terima kan Nah, dalam tu ada yang lengkap. Sekarang you beri perhatian, you dengar and then badan you kena catat sikit-sikit lah supaya ingat kalau tidak you tak ingat. Bil tunai, urus niaga beli atau jual secara tunai. Slip daftar tunai, beli atau jual secara tunai tetapi menggunakan mesin daftar tunai. Bermaksud awak akan dapat satu bil daripada mesin tu. Mesin tu akan cetak keluarkan satu bil untuk awak. Biasanya slip daftar tunai ni digunakan di pasar raya atau hypermarket atau kedai mini market dan sebagainya. Saya ulang. Nak ingat bil tunai, beli, jual secara tunai. Slip daftar tunai sama juga beli, jual secara tunai tetapi dia ada mesin daftar tunai. Ramai pelajar silap, dia kata kalau beli, jual secara tunai, dia kata resit. Resit bukan Kalau beli barang, jual barang secara tunai, mesti guna bil tunai, bukan resit. Sekarang kita lihat apa fungsi resit. Resit rasmi, terima dan bayar menggunakan tunai atau cek. Dia ada dua kata kunci di sini terima, bayar. Bila awak terima duit, contoh contoh. Awak terima sewa. Awak kena bagi resit. Terima komisen. Orang bagi duit komisen pada awak. Kena bagi resit. Atau awak bayar sewa. Awak bayar insurans. Orang kena bagi awak resit. Resit ini dua tujuan.
terima, bayar secara tunai atau cek. Boleh? Sekarang kita tengok yang keempat. Keratan cek. Keratan cek hanya untuk bayar. Bukan terima. Bayar sahaja. Bayar dengan gunakan cek. Kalau soalan kata bayar sewa dengan cek, you boleh guna keratan cek. Dia hanya untuk cek. Voucher pembayaran juga diguna untuk bayar. Tapi voucher pembayaran ini biasanya digunakan untuk bayar gaji. Biasanya untuk bayar gaji. Dan sebab lain kita guna voucher pembayaran, apabila orang yang kita bayar tu, dia tak boleh bagi kita resit. Contoh ya, saya beli nasi lemak di tepi jalan. Saya pergi ke kedai yang jual nasi lemak tu tepi jalan, saya beli 10 bungkus nasi lemak. Saya minta kat dia resit. Dia kata resit semua tak ada. Mau ambil tak mau sudah. Jadi kalau awak perlukan juga resit, RM10 tu awak nak tuntut daripada bos awak takkan bagi kalau tak ada resit. Jadi kalau penjual nasi lemak tu tak ada resit, awak boleh suruh dia sign voucher. Voucher ni awak sediakan sendiri. Voucher atas nama syarikat awak. Suruh penjual nasi lemak tu sign. Akui dia terima RM10 daripada awak. Okay, voucher pembayaran ini ada dua sebab. Satu, kita guna untuk bayar gaji. Satu lagi, jika orang yang kita bayar tu tak boleh bagi resit kepada kita, maka kita suruh dia sign voucher. Boleh. Bayar. Keratan cek untuk bayar. Voucher pembayaran pun untuk bayar. Voucher tunai runcit pun untuk bayar. Voucher tunai runcit untuk bayaran secara kecil-kecilan. Awak beli stamp 10 sen, stamp 30 sen. Beli pen RM1, pensel RM1. Awak kena rekod dalam voucher tunai runcit. Untuk pembayaran secara kecil-kecilan. Okay. Awak dah belajar 6 dokumen. Saya buat rumusan balik untuk 6 dokumen itu. Lepas tu kita akan cuba latihan 6. Bil tunai. Beli atau jual secara tunai. Awak pergi ke kedai, beli barang secara tunai, awak dapat bil tunai, bukan resit. Bil. Atau slip daftar tunai. Sama juga beli, jual secara tunai. Tetapi menggunakan mesin daftar tunai. Di mana? Biasanya di pasaraya, kedai runcit. Dua ini beli, jual. Kemudian saya ada perkenalkan kepada awak resit rasmi. Resit rasmi ada dua tujuan. Tujuan terima atau tujuan bayar dengan tunai. Kita ada keratan cek. Keratan cek ni kalau saya bayar menggunakan cek. Saya ada voucher pembayaran. Voucher pembayaran ada dua sebab. Satu, kalau kita bayar gaji, kita guna voucher pembayaran. Atau orang yang kita bayar tiada resit.
Sebab itulah kita pakai voucher pembayaran untuk bayar gaji. Kalau saya panggil pekerja saya bayar dia gaji, dia tak ada resit nak bagi kat awak. Jadi dia sign voucher. Begitu juga kalau panggil orang ke tempat awak untuk baiki, katakan baiki pintu. RM20. Dia tak ada resit, tak apa. Suruh dia sign voucher pembayaran. Dan satu lagi yang saya perkenalkan kepada awak ialah voucher tunai runcit. Tunai runcit maksudnya untuk pembayaran secara kecil-kecilan. Terlalu kecil. Mungkin RM1, RM2, 10 sen, 20 sen. Ya, barang-barang yang beli dalam 10 sen, 20 sen. Guna voucher tunai runcit. 6 dokumen ini. Boleh ingat? Boleh ingat saya nak soal sebelum kita buat latihan. Senang ya, 17 dokumen you kena ingat fungsi dia tiap-tiap satu. Kalau saya kata kepada awak beli stamp 30 sen nak pakai dokumen mana? Voucher tunai runcit. Kalau soalan tanya bayar gaji kepada ahli, voucher pembayaran. Bayar sewa dengan cek, cek mesti keratan cek. Komisen diterima daripada ahli. Terima hanya satu dokumen saja, terima. Apakah dokumen tu? Terima hanya resit. Ni semua bukan terima, semua ini ialah bayar. Beli jual baru pakai bil tunai slip daftar. Kalau bayar jangan pakai bil tunai, bayar sini, pilih sini. Beli jual baru pakai bil tunai slip daftar tunai. Okey, faham? Faham angkat tangan. 6 dokumen. 6 dokumen ini anda faham. Very good. Boleh sir, boleh sir. Alright. Siapa boleh bezakan bil tunai dan slip daftar tunai? So yang tu can explain again sir. Barang ni saya cannot beza. Okay, bil tunai, awak pergi ke kedai-kedai yang tak ada mesin daftar tunai. You beli barang, dia tulis kat resit dia bagi. Dia tulis dalam bil, dia bagi kat awak. Slip daftar tunai ni, kalau you pergi kedai runcit, you beli barang kan? Dia tekan-tekan dalam mesin, dia keluarkan bil untuk awak. Itu slip daftar tunai. Bagi kedai yang tak ada mesin tu, dia akan tulis dalam bil bagi kat awak. Kedai macam mana yang tak ada bil sekarang ni? Semua kedai ada kan? Mungkin masih ada kedai yang tak ada mesin itu. Jadi kita panggil bil tunai. Okey. Sekarang kita cuba satu latihan. Kalau awak faham, awak mesti So, boleh tak go back to the previous one? I haven't copied finish yet. This one. Yes, sir. Give me 2 minutes. Nota ini ada dalam nota yang saya edarkan kepada anda ya. Sebenarnya tak apa, boleh salin. Tajuk ni senang. Awak hanya kena tahu 17 dokumen ini. Awak kena tahu fungsi tiap-tiap satu dokumen. Tajuk ni kita akan selesai dalam 2 minggu. Minggu ini, minggu depan selesai bab 3. Tapi pelajar perakaunan kalau tak kenal dokumen, awak bukan pelajar perakaunan. An accounting student, people come and ask you what is bill tunai, you don't know. What is receipt? You tak tahu. Keratan cek? Tak tahu. You tak tahu when to use all these documents. Tak boleh lah. Pelajar perakaunan kena tahu fungsi tiap-tiap satu ya. Okey, baik. Kita lihat latihan. Boleh? Sir, bila saya hantar note tu, nota tu? Tadi pagi? Ada tak dalam grup? Dekat saya tak ada pun. Dalam grup WhatsApp? Pelajar-pelajar lain terima nota di mana? WhatsApp sir. WhatsApp juga. WhatsApp kumpulan ya? Yes. Okey, cuba cek kan. Tak ada tak apa, saya akan suruh Kerani hantar semula. Ada dah. Okey, good.
Okay, look at latihan 1. Very simple. Memang boleh jawab terang-terang. Siapa yang tak boleh print, you can copy and answer. Yang boleh print, nanti you boleh print and answer, ya. This is very, very simple. You must know beza antara satu urus niaga dengan satu urus niaga yang lain. 2 minit. Sir, salin, sir. Boleh? Boleh salin? Belas dokumen, kita sudah kenal 6 dokumen. Saya akan pastikan you boleh bezakan, don't worry. 17 types of document. Semua pelajar perakaunan boleh tahu. Nak minta siapa sana? Boleh tak nak minta siapa-siapa recording ni tolong? Oh, kita tak rekod lah, rekod. Okey. Apa, kita akan postkan dalam grup nanti, ya. Lepas saya terima recording tu, saya akan masukkan dalam grup WhatsApp. Okey? Yang sudah jawab, please raise your hand. Senang kan? Yes, very, very easy. Very straightforward. Alright. Number 1. Beli atau jual secara tunai. Siapa boleh buka mikrofon beri jawapan? Bil tunai. Bil tunai. You are right. Beli atau jual secara tunai juga, tapi dengan menggunakan mesin daftar tunai. Slip daftar tunai. Slip daftar tunai. Excellent. Terima atau bayar. Ada 2 perkataan. Terima atau bayar. Apakah dokumen tu? Resit. Resit saja, ya. Resit saja boleh terima bayar. Bayar gunakan cek. Keratan cek. Keratan cek. Bayar gaji. Voucher pembayaran. Voucher pembayaran. Bayar secara kecil-kecilan, secara tunai. Voucher tunai runcit. Runcitnya maksudnya kecil-kecilan. Boleh? Kita nak lihat sambungan lagi. 17 dokumen, 6 dokumen dah selesai. Boleh saya sambung lagi beberapa dokumen? Boleh. Boleh, sir. Sekarang kita nak lihat invoice, nota debit, nota kredit, bil bayaran, folio pelanggan. Saya bagi masa untuk salin ke, ambil gambar ke, untuk baca ke. Whatever you want to do, I give you time before I explain. Saya nak explain lagi 1, 2, 3, 4, 5 documents. 6 plus 5, 11. Total we have 17. Sir, can go back to the jadwal, sir.
Latihan tak? Here a bit laggy, sir. Sorry, sir. Mesti ingat pelajar perakaunan mesti ingat semua dokumen sumber. Mesti ingat. Lisha Sri boleh ikut ke? Tak ada jawapan. Sheshanan, Syabil, Syafika, Boleh. Yong Yuan. Boleh ya? Hazwani boleh? Boleh, sir. Okay, good. Rakmit Core ada tak hari ni? Tak masuk kelas ke? Baik, saya buka balik muka surat seterusnya, dokumen sambung. Okey, mari kita lihat senang, boleh ingat, tak ada masalah. Saya beri jaminan. Yang pertama kita nak lihat ialah invoice. Invoice pula bila kita beli atau jual secara kredit. Secara kredit maksudnya secara hutang. Awak pergi ke kedai, awak beli barang tapi awak tak bayar. Awak hutang. Jadi bila awak tak bayar, orang tu tak boleh bagi awak bil tunai. Awak akan dapat bil tunai kalau ada bayar secara tunai. Tapi kalau beli barang awak hutang, kedai itu akan bagi awak invoice. Invoice, nampak? Invoice ini kalau awak beli atau jual secara kredit. Jelas Alright. Seterusnya kita tengok nota debit. Nota debit ni keluar selepas invoice. Dengar baik-baik, listen carefully. When are we going to use nota debit? Contoh, saya pergi ke kedai, saya beli secara hutang pada 3 hari bulan Julai. Saya beli 10 kilogram beras, hutang RM100 lah contoh. Mahalnya, tak apalah. Tapi saya hutang, sebab hutang harga dia mahal. 10 kilogram beras RM100. Saya dapat invoice. Saya balik rumah, 5 hari bulan 7, saya terima panggilan daripada pekedai itu. Dia kata, sorry, 10 kilogram beras bukan RM100. Sebenarnya RM110. Dia naikkan harga RM10. Dia kata dia silap. Bila berlaku kesilapan dalam invoice, invoice ini terkurang charge. Sepatutnya 110, dia pergi rekod 100. Silap, terkurang charge sebanyak RM10. Maka pekedai itu tak boleh padam invoice, buat invoice baru, tak boleh. Dia kena keluarkan nota debit. 5 hari bulan 7 dia keluarkan nota debit untuk 10 kilogram beras, dia keluarkan lagi RM10. Tambah lagi RM10. Faham? Tapi kalau ada beli secara tunai, dia tak boleh buat apa, tak boleh tambah, tak boleh tolak dah, habis dah. Sebab dia pun tak kenal siapa yang mai beli. Tapi kalau awak beli secara hutang, inilah boleh berlaku. Awak keluar dari kedai, lepas 2 hari dia telefon, dia kata salah. Kena tambah lagi. So, apa tindakan awak? Awak ada 2 pilihan saja. Kalau awak kata okeylah, tak apalah, tambah pilih RM10. Fine. Tapi kalau awak tak mau, awak kata pasal apa hari tu awak kata 100, sekarang awak kata 110, saya tak mau barang ni.
Saya pulangkan balik beras awak. Saya nasib baik saya tak buka lagi beras tu. Bila awak pulangkan, dia kena bagi awak satu dokumen. Bukti awak sudah pulangkan. Dokumen seterusnya ialah nota kredit. Nota kredit jika awak pulangkan barang. Pulangkan saja. Pulangan saja nota kredit. Tak ada sebab lain. So, 3 dokumen ini berkait rapat. Invoice, nota debit, nota kredit. Jadi, saya perkukuhkan balik ingatan awak. Invoice, nota debit dan nota kredit ni. Dengar baik-baik. Listen. Kalau saya beli atau jual barang secara kredit, secara hutang, maka dokumen yang saya kena keluarkan ialah invoice. Selepas invoice dikeluarkan, jika awak rasa invoice itu terkurang charge, jika invoice terkurang charge, apa maksud invoice terkurang charge? Contoh, jika 3 hari bulan 7 harga dia 100, salah, sepatutnya 110. Maka 5 hari bulan 7 awak keluarkan nota debit untuk RM10 yang terkurang charge. Jadi jika invoice terkurang charge, nota debit dikeluarkan. Selepas nota debit dikeluarkan, jika pembeli tak mau barang itu, dia boleh pulangkan. Bila dia pulangkan, kita bagi dia satu lagi dokumen dipanggil nota kredit. Okay? Jadi baca di sini, nota kredit dikeluarkan oleh pembekal kepada pelanggan jika berlaku pulangan barang. Sama ada pulangan barang yang dijual atau pulangan barang yang dibeli. Hanya untuk pulangan. The keyword is pulangan. Nota kredit means you return. You don't want barang itu. Invoice is when you buy. Beli, jual. Secara kredit. If this invoice nilai dia tak cukup, then you tambah dengan nota debit. Nota debit tambah invoice. Kerana invoice terkurang charge. Boleh? Boleh faham? Pelajar, please respond. Letak dalam message. Boleh faham ke tak boleh faham? 3 benda. Boleh. 3 tu kena baca sekali ya. Right. Okay, next kita ada 2 lagi. 2 ni tak ada kaitan dengan 3 di atas tu. Bil bayaran dan folio pelanggan tak ada kaitan dengan ni. Bil bayaran ni dalam perniagaan digunakan jika kita menggunakan perkhidmatan. Untuk perniagaan perkhidmatan saja guna bil bayaran. Kedai gunting rambut, kedai dobi, kedai spa, bil air, bil elektrik, semua masuk sini, bil bayaran. Boleh, bil bayaran untuk perniagaan perkhidmatan, urus niaga perkhidmatan. Kedai dobi, kedai gunting rambut, spa, bil air, bil elektrik, semua ialah bil bayaran. Boleh? Folio pelanggan digunakan dalam industri perhotelan. Kalau ada hotel sumber pendapatan utama dia ialah pelanggan datang sewa bilik. Dalam hotel saya ada 100 bilik. Setiap bilik ada seorang pelanggan sewa. Jadi saya kena simpan folio mereka, kena sediakan fail untuk setiap pelanggan. Tapi fail tu sementara saja. Kalau 3 hari orang tu duduk di hotel kita, kita buka folio tu untuk 3 hari saja. Selepas orang tu balik, folio tu kita boleh simpan dan gantikan dengan folio baru untuk orang baru. Nak ingat mudah. Dalam SPM senang nak ingat. Folio pelanggan untuk industri perhotelan sahaja. Hotel saja pakai folio pelanggan. Baik, kita buat rumusan untuk 5 perkara yang kita sudah belajar. Yang pertama, invoice. Beli, jual secara kredit. Nota debit.
jika invoice terkurang charge. Nota kredit, pulangan barang. Pulangan barang boleh jadi pulangan jualan atau pulangan belian. Bil bayaran untuk urus niaga perkhidmatan. Adobe, kedai gunting rambut, bil air, bil elektrik, semua tu dipanggil bil bayaran. Folio pelanggan. Tengok saja awak sudah tahu mesti untuk hotel. Hanya hotel guna folio pelanggan. Sudah faham? Kita nak buat latihan. Latihan untuk 5 perkara ini sahaja. So easy. Learning accounting is fun. Nak cuba latihan pelajar? Boleh, sir. Okey, kita cuba Boleh, sir. latihan. Latihan 2. Okey, cuba. Senang. Memang boleh jawab. Ni nak salin boleh. Nota pun sudah ada dalam phone. Beli atau jual secara tunai, bil tunai. Beli atau jual secara kredit, invoice. Saya sudah selesai 11 dokumen. Ada lagi 6 dokumen. Sudah? Tak boleh jawab kalau awak tak dengar je. Kalau awak dengar apa saya cakap memang boleh jawab. Dan, sir. Dan okey, number 1. Beli jual secara kredit. Invoice. Invoice. Nah, kalau beli jual secara tunai, Bil tunai. bil tunai. Very Bil good. tunai. Dikeluarkan jika invoice terkurang catat. Nota debit. Nota debit. Pulangan barang. Nota kredit. Nota kredit. Urus niaga perkhidmatan. Bil bayaran. Bil bayar. Bil pembayaran. Perhotelan. Folio pelanggan. Folio pelanggan. Siapa kata belajar prinsip akaun susah? Senang. Tapi you must remember lah keyword-keyword dia kena ingat. Baik, kita nak masuk kepada 6 lagi Sir, dokumen. hold on sir, for a while. Alright, boleh. Can.
Okey, boleh? Done, sir. Okey. Kita nak masuk 6 lagi dokumen 6, tak apa. Don't worry, nampak macam panjang kan? It's okay. Okay, tengok dulu sebelum saya terangkan. Go through first. 6 more. Nombor 17, 16, 15, 14, 13, 12. Sleep, sleep, sleep. Ada 3 jenis sleep. Ada 2 makluman. 1 memo. Sir, dekat nota yang you bagi tu tak ada makluman debit dengan makluman kredit. Tak ada ke? Tak ada. Saya dah print dah. Cuma sampai slip pindahan wang saja. Ada di depan kot. Mungkin saya letak di atas. Cuba tengok ke atas. Mungkin susunan dia tak sama. Cuba tengok, mungkin ada di atas. Tak ada, sir. Memang tak ada, ha? Dalam nota tu tak ada, ha? Tak ada. Okey. Okey, pelajar-pelajar, sila ambil maklum. Kawan anda kata tak ada makluman debit, makluman kredit. So make sure you copy this, makluman debit, makluman kredit. Sir, ada sir. Adakah? Ada sir. Ada di atas ke ada di bawah? Okay. Bawah sir, Dia ada sir. bercampur, sir. Saya tak perasan. Sorry. Okey, tak apa. Janji ada semua 17 dokumen ni ya pelajar. Tolong pastikan ada 17 dokumen ni. Ya sir, ada sir. Baik. Okay. This one you must really listen. Ini 6 yang terakhir ni kena dengar sebab dia agak teori sedikit. Okay, the first one is memo. You tengok perkataan memo. Memo ini siapa yang boleh pegang dokumen ini. Itu penting. Tiap satu ni kena tahu siapa boleh pegang. Memo ini hanya bos saja boleh pegang. Pemilik perniagaan saja boleh pegang. Kerani tak boleh pegang. Alright. Pemilik perniagaan akan maklumkan ni dikeluarkan oleh pemilik bukan pembekal, sorry. Pemilik kepada kerani akaun. Memo ini digunakan oleh pemilik nak maklum pada kerani tentang apa yang dia sudah buat. Memo ni biasanya dikeluarkan untuk 2 tujuan. Apabila pemilik ambil barang atau ambil tunai dengan pemilik membawa masuk. Contoh ya, kalau pemilik ambil wang tunai dari perniagaan. Dia masuk kedai, dia ambil wang tunai RM500. Selepas ambil, dia kena tulis dalam memo. Dia kena bagi tahu pemilik ambil tunai RM500.
Kena sign. Dan dia kena bagi memo ini kepada siapa? Kepada kerani. Kerani akan rekod. Atau katakan perniagaan dia tak cukup perabot dan tak cukup duit nak beli perabot. Maka pemilik guna duit dia. Guna duit dia beli perabot, dia bawa masuk. Jadi dia kena tulis memo. Pemilik membawa masuk perabot. RM1000 contoh. Bagi kat siapa? Bagi kepada kerani. Okey, memo ni pemilik dikeluarkan oleh bukan pembekal lah. Pemilik kepada kerani akaun untuk urus niaga yang tiada sumber dokumen. Contoh, ambil barang oleh pemilik, ambil tunai oleh pemilik, pemilik membawa masuk modal tambahan. Dua perkara saja. Untuk tujuan ambilan dan untuk tujuan pemilik membawa masuk. Memo. Pemilik ambil duit, tak ada rekod kan, tak ada dokumen. Jadi dia kena bagi memo. Are you okay? Memo faham? Can. Alright. Memo siapa boleh pegang memo tu? Dokumen tu siapa pegang? Bos ataupun pemilik, sir. Pemilik perniagaan saja pegang memo itu. Alright, sekarang kita nak tengok slip. Slip. Ada 3 jenis slip yang berkaitan dengan bank. Tiga jenis slip ni, when you see the word slip bank, slip transaksi, slip pindahan wang, tak sama dengan slip daftar tunai ya. Slip daftar tunai untuk beli jual. Ini semua slip yang berkaitan dengan bank. Tiga slip ini berkaitan dengan bank. 1. Slip bank. Slip bank ini kalau saya masukkan duit atau keluarkan duit dari bank, saya pakai slip bank. Saya masukkan duit sale saya, duit perniagaan saya, duit jualan saya ke dalam bank. Atau saya keluarkan duit dari bank. Saya kena guna slip bank. Jelas? Kalau hari ini saya jual dari pagi sampai malam saya jual. Lepas tu saya dapat duit. Malam bank tutup, jadi saya tak boleh pergi bank. Esok pagi saya pergi bank, saya masukkan duit. Saya kena isi slip bank. Tapi kalau saya jual dari pagi sampai malam, saya ada duit yang banyak di tangan pada malam. Saya takut nak tunggu sampai pagi. Jadi saya masukkan duit dalam mesin. Masukkan duit dalam mesin. Dalam cash deposit mesin. Ingatkah? Tahukah mesin-mesin tu? ATM mesin, tahukah? Kalau saya guna mesin, maka saya dapat resit dia dipanggil slip transaksi perbankan elektronik. Slip bank dan slip transaksi perbankan elektronik fungsi sama saja. Yang ini saya masukkan duit, saya keluarkan duit di kaunter bank. Saya pergi ambil nombor tunggu, masukkan duit dalam kaunter bank. Yang ini saya keluarkan duit, masukkan duit pakai mesin. Itu dipanggil slip transaksi perbankan elektronik. Ataupun kita tak pergi mesin pun, kita duduk di rumah, kita transfer duit pakai internet saja. Maybank to you, CIMB Click, itu pun dipanggil slip transaksi perbankan elektronik. Boleh beza pelajar? Masukkan, keluarkan duit, ini di kaunter, ini pakai mesin. Slip pindahan wang ini, kita tak masukkan duit, tak keluarkan duit untuk kita. Kita buat untuk orang ketiga, pihak ketiga. You transfer money untuk orang ketiga. Pergi ke bank. Tapi kalau you transfer duit kepada pihak ketiga pakai mesin,
also slip transaksi perbankan elektronik. So kesimpulannya, slip transaksi perbankan elektronik sama ada you guna mesin atau you guna internet lah. Saya cakap internet lah. Terus talian lah, online lah. Not internet lah, online. Itu slip transaksi. Boleh beza pelajar, tapi ingat untuk slip pindahan wang, dia mesti untuk pihak ketiga, ya. You are transferring money to someone else. Not putting money in your own account. Ini masukkan duit, keluarkan duit dari akaun awak sendiri. Ini awak bagi kepada orang lain. Boleh beza? Siapa boleh beza? Can I ask someone to answer? Okay lah. Please repeat, sir. I still don't understand. I don't The understand. easiest one, paling senang nak ingat ialah slip transaksi perbankan elektronik. Why easy? Because this one you use online or you use cash deposit machine atau ATM machine. That means payment semua you tak pergi ke counter bank. You buat di machine atau you use online. Then it's slip transaksi perbankan elektronik. Boleh. Slip bank, you masukkan duit, keluarkan duit di counter bank. You take number, you beratok, you tunggu di bank. Bila nombor you dipanggil, you pergi ke counter, you masukkan duit. You tak mau guna mesin. Itu slip bank. Slip pindahan wang, when you transfer your company's money to someone else. Orang lain. Then it's slip pindahan wang. Boleh. Diran boleh terangkan kepada saya apa dia slip transaksi perbankan elektronik? Transaksi menggunakan mesin atau ATM sih. Yes. Online. Online. Very good. Itu saja maksud dia. Simple as that. Slip pindahan wang. You see the word pindahan. Siapa boleh bagi tahu? Miza, boleh Miza? Sir, slip pindahan wang means memindahkan wang ke Yeah, pindahan wang means you transfer your money to someone else. Okay, but if you transfer money use online, you don't call that slip pindahan wang, you call that slip transaksi perbankan elektronik. But if you go to the counter and transfer, then it's slip pindahan wang. Slip bank sama juga, pergi ke counter tetapi not for others. Transaksi dalam akaun perniagaan awak sendiri. Saya harap anda faham ya, slip bank, slip pindahan wang, slip transaksi perbankan elektronik. Ada 3 jenis slip. Okey. Last 2. Makluman. Yang ni senang saja pelajar. Makluman debit, makluman kredit. Makluman debit, makluman kredit, kedua-duanya dihantar oleh bank kepada anda ya, dihantar oleh bank. Bank will send you this document. Bank. Kenapa bank hantar? Bank hantar makluman debit, makluman not maklumat, makluman debit to inform you that akaun anda telah didebitkan. Withdraw either the Yes, money. that means the bank sudah potong duit awak untuk tujuan pembayaran. Makluman debit kepada pelanggan menyatakan akaun bank sudah berkurang. Bank potong wang dari akaun pelanggan. Untuk apa? Untuk bayar insurans, charge bank. Bank deducted your money. Makluman debit, akaun telah didebitkan untuk pembayaran. Debit maksudnya bank potong duit.
Makluman kredit also bank yang hantar. Tapi bank bagi tahu awak akaun anda telah dikreditkan. Kenapa ada orang masukkan duit dalam akaun awak? Atau bank bagi awak dividen, bank bagi awak faedah. Itu makluman kredit. So you just need to remember both makluman debit and makluman kredit is from bank. Makluman debit means bank deducted your money. Makluman kredit means bank tambahkan duit awak dalam bank. Dia tambah kenapa? Kerana awak dapat dividen atau dapat faedah. Hasilnya faedah diterima, dah belajar kan? Modul 2 dah belajar, dah klasifikasi akaun. Duit tambah kerana dividen hasil. Duit kurang kerana charge bank. Faedah. Bank kenakan charge lah kepada awak interest kepada awak, insurance. Okey, 2 minit. Ingat balik memo daripada pemilik. Makluman debit, makluman kredit is from bank. Debit account telah didebitkan. Kredit account telah dikreditkan. Slip. Nak ingat slip senang. Ingat transaksi perbankan you sudah tahu. Yang tu tak ada masalah. Online. 2 lagi slip bank, slip pindahan wang. Pindahan wang means mesti transfer kepada orang lain. I think no problem. Boleh pelajar? Boleh, sir. Boleh, kita cuba latihan. Okey. Kita cuba latihan Okey. You can screenshot, you can copy, you can see from your phone, boleh. Ini jangan silap lah this one. Boleh pelajar? Cancel. Sir, hold on for a Alright. while. Hold on a while, sir. Okey, nombor 1. Tiada dokumen sokongan dikeluarkan oleh pemilik kepada kerani akaun. Apakah dokumen tu? Pemilik keluarkan kepada kerani akaun. Memo. Masukkan duit, keluarkan duit dari bank. Slip bank. Slip bank. Keluarkan tunai dari bank melalui mesin ATM.
Transaksi. Transaksi perbankan elektronik. Asal pakai mesin mesti yang ini ya, STPE. Pindahkan wang kepada pihak ketiga. Pindahan wang. Pindahan wang. Okey, saya bagi tahu contoh ya. Kalau dia kata pindahkan wang kepada pihak ketiga secara online. Then what is your answer? Kalau soalan kata pindahkan wang kepada pihak ketiga tapi secara online. Slip transaksi. You cannot use pindahan wang anymore. You have to use STPE. Sebab dia secara online. Faham? Kalau bukan secara online, barulah dia pakai slip pindahan wang. Ingat macam tu ya. Anything with online is STPE ya. Okay. Diterima daripada bank. Of course, you nampak perkataan diterima daripada bank, you sudah tahu dia adalah makluman. Sama ada debit atau kredit. Makluman debit, duit berkurang. Makluman kredit, duit bertambah. Betul tak? Ini kena ingat lah. Makluman debit, duit kurang. Makluman kredit, duit tambah. So kalau diterima daripada bank kerana akaun bertambah, makluman kredit. Akaun berkurang, makluman debit. This one you must try your best to memorize. Yeah, we have done all 17. Awak kena tanggungjawab awak untuk ingat balik semua 17 because soalan dokumen ni dia tak keluar dalam kertas 2 dia keluar dalam objektif saja. Dalam 3 soalan dia keluar lah. Fungsi dia bagi sudah awak kenal pasti mana dokumen dia. So 3 soalan pun membawa markah yang banyak. Sebab tu tajuk ni senang, kita akan habis minggu depan. Hanya kenal dokumen saja, tak guna dokumen lagi. Guna dokumen chapter 4. Alright, so far you are okay? Boleh ingat semua 17 dokumen? Kalau saya tanya boleh jawab tak? Cancel. Sekarang saya nak sebut satu urus niaga, awak sebut apa dokumen itu. Boleh? Siapa-siapa boleh jawab? Boleh, sir. Alright, soalan pertama. Beli barang secara tunai. Bill tunai, sir. Tunai. Jual barang secara tunai menggunakan mesin daftar tunai. Slip daftar tunai. Slip daftar. Alright, very good. Bayar insurans dengan cek. Keratan cek. Keratan cek. Bayar gaji kepada Ahmad. Voucher Bayaran. Pembayaran. Pemilik mengambil tunai untuk kegunaan sendiri. Memo. Excellent. Pandai-pandai belaka. Digunakan dalam industri perhotelan. Folio Folio pelanggan. Membayar bil elektrik. Bil bayaran. Ada bayaran. Bill bayaran. Bil bayaran. Bagus. Terima sewa secara tunai. Resit rasmi. Resit. Terima resit rasmi. Bagus. Tak ada masalah. Pembelian secara kecil-kecilan. Voucher tunai runcit. Beli jual secara kredit. Invoice. Pulangan barang. Nota kredit. Nota kredit. Invoice terkurang charge. Nota debit. Keluarkan duit dari bank. Slip bank. Slip bank. Keluarkan duit secara online. Slip transaksi pakai elektronik. Bagus. Pindahkan wang kepada pihak ketiga. Slip pindahan. Slip pindahan wang. Akaun tuan telah didebitkan.
Makluman Makluman kredit. kredit. Makluman kredit. Kalau akaun tuan telah didebitkan, makluman debit. Kalau akaun tuan telah dikreditkan, Makluman kredit. makluman kredit. Okeylah, saya rasa anda semua sudah faham 17 dokumen. Kita buat satu latihan panjang. Okey. Ada dalam nota anda ya. Ada 17 perkara. Kita buat setakat nampak dulu. Number 1 to 13 first. Write down your answer. Tak apa, you tulis tepi jawapan saja. Sebab semua ini ada dalam phone awak. Nanti awak boleh salin. Sekarang awak tulis pada kertas. Number 1 what's your answer. Number 2 what's your answer. Tentu boleh jawab. Tak boleh jawab adalah orang yang tak dengar saja semasa saya terangkan. Saya nak turunkan kalau anda sudah jawab number 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maybe saya nak turunkan ke bawah, nak tunjuk sampai nombor 17. Learning accounting is fun. Tak ada yang susah. Boleh saya turunkan? Don't copy ya. You just write the answer. Copy, you can copy later. You can see in your phone. Bolehkah pelajar saya turunkan sikit lagi sampai nombor 17? Boleh, sir. Boleh, sir. Boleh ya.
Sudah? Tolong berespon. Kalau sudah, kita boleh bincang. Sudahkah pelajar? Dan? Okey. Kan, sir. Alright, mari kita simak. Dari awal kita simak. Senang kan? Sangat senang. Apakah dokumen yang digunakan jurus niaga belian atau jualan secara tunai? Bil Bil tunai. tunai. Bil Bil tunai. tunai. Belian jualan secara tunai menggunakan mesin daftar tunai. Slip daftar tunai. Tunai. Senang, boleh jawab. Ali menggunakan cek untuk bayar insurans. Resit rasmi. Keratan cek. Resit rasmi boleh ya? Boleh. Bukan tak boleh. Boleh. Sebab resit rasmi boleh digunakan untuk terima bayar secara tunai atau cek. Boleh. Tapi the best answer is keratan cek. Boleh ya? Dua-dua boleh. Industri perhotelan menggunakan Folio Folio pelanggan. folio pelanggan. Bank keluarkan untuk menambahkan akaun bank pelanggan. Maklumat debit. Makluman kredit. Makluman kredit. Kita tahu kerana dia kata bank keluarkan. Ya? Digunakan untuk urus niaga beli jual secara kredit. Invoice. Involve. Bank keluarkan, bank lagi sekali ya, untuk Makluman mengurangkan. debit. Maklumat debit. Bagus, pandai. Maklumat. Invoice terkurang catat. Nota debit. Nota debit. Nota debit. Pulangan belian, pulangan Nota jualan. kredit. Nota kredit. 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 Kumar terima untuk perkhidmatan bayaran. Bil pembayaran. bil bayaran. Ambil barang niaga oleh pemilik untuk kegunaan sendiri direkod dalam. Memo. No. Boleh jawab. Chua mendepositkan tunai ke dalam akaun bank. Chua menyimpan Slip bank. Slip bank. di bank. Bank. Okay. Ryan memindahkan wang kepada rakannya di Kuala Lumpur. Ryan menghantar. Slip Slip pinjaman. transaksi perbankan elektronik. Dia menghantar melalui Slip WhatsApp, pindahan. tapi dia pindahkan macam mana? Dia tak pindah pakai mesin, dia hantar bukti je sebagai WhatsApp. So this is Slip transaksi perbankan elektronik. Slip pindahan wang. no, Slip this is pindahan wang. slip pindahan wang. Sebab dia tak guna online untuk pindah, dia just hantar bukti saja, dia tangkap gambar saja hantar kat WhatsApp. Ya, it's slip pindahan wang. So don't confuse. Saroja keluarkan tunai dari bank. Ini baru mesin ATM. So Slip transaksi perbankan elektronik. perbankan elektronik. Liu bayar gaji. Voucher pembayaran. pembayaran. Voucher pembayaran. Voucher pembayaran. Aiman merekod pembayaran teksi RM6. Voucher tunai Voucher runcit. Tunai runcit. Voucher tunai runcit. Digunakan untuk urusan pembayaran sewa secara tunai. Resit rasmi. Resit rasmi. Semua betul?
Semua betul belajar? Ya. Okay, kita cuba latihan terakhir. This latihan is not in your notes. Latihan ini tak ada dalam telefon anda. Cuba baca dan beri jawapan. You can screenshot. Pilihan dia ada di sini, 17 pilihan untuk awak letak. Boleh nampak tak belajar? Saya tangkap gambar saja daripada. Fancy, sir. Not at all. Ya. Ya. Let me see, ya. Sekejap. Bolehkah? Sudah. Okeylah, kita buat sama-sama. Saya bacakan, awak sebut jawapan. Boleh? Boleh. Saya bacakan. Sebab awak tak boleh tengok skrin, jadi saya bacakan. You just tell me the answer. Membeli 30 pasang baju kurung secara kredit. Beli 30 pasang baju kurung secara kredit. Apakah dokumen dia? Invoice. Baju kurung yang dibeli secara kredit terkurang charge. Nota debit. Nota debit. Nota debit. Pihak bank memaklumkan akaun bank telah didebitkan. Akaun bank telah didebitkan. Makluman debit. Makluman debit. Pemilik mengambil 2 pasang baju kurung untuk diberikan kepada emaknya. Memo. 2 pasang baju kurung yang dibeli dipulangkan kerana rosak. Nota kredit. Nota kredit. Jual 2 pasang baju kurung secara tunai. Tunai. Macam tu lah soalan dia, sama aja kan. Pihak bank memaklumkan akaun bank telah dikreditkan. Makluman kredit. Makluman kredit. Seorang pelanggan telah menempah 5 pasang baju kurung secara atas talian dan membuat pembayaran menggunakan mesin deposit tunai. Slip transaksi perbankan atas. Yes. Mendepositkan sebahagian tunai ke dalam akaun bank. Slip bank. Slip bank. Slip bank. Asalkan dia tak pakai online, mesti slip bank. Beli 2 buah rak pameran secara kredit. Beli secara kredit. Invoice. Terima dokumen daripada Tenaga Nasional Berhad. Bil bayaran. Bil bayaran. Very good. Keluarkan tunai dari bank untuk kegunaan kedai. Slip bank. Slip bank. Buat pindahan wang kepada pembekal kain yang berada di Bandung. Pindahan wang. Slip pindahan wang. Pindahan wang. Okey, nampaknya anda sudah faham. Layak gaji pekerja. Voucher pembayaran. Voucher pembayaran. Voucher pembayaran. Buat bayaran bagi beberapa perbelanjaan runcit. Voucher tunai. Voucher tunai. Voucher tunai. Okey pelajar, saya nasihatkan, saya dah habis dah. Maksudnya kita baru selesai dokumen sumber. Dokumen sumber ada 17, dokumen bukan sumber ada 2 ya. Dokumen bukan sumber yang ada 2 tu saya bagi nama. Saya nak awak buka buku teks, baca dulu ya. Dokumen bukan sumber 2 saja. Satu penyata akaun. Penyata bank. Satu lagi penyata bank. You are right. 2 saja.
So hari ini, petang ini kalau you free, buka balik buku teks, baca balik semua 17 dokumen sumber dan 12 dokumen bukan sumber. Minggu depan saya nak ajak beberapa aspek lagi daripada tajuk ini di mana awak kena tahu bezakan diskaun tunai, diskaun niaga, awak kena tahu aliran dokumen ya, aliran dokumen untuk urus niaga kredit, aliran dokumen untuk urus niaga tunai. Awak kena tahu kira diskaun diterima, diskaun niaga, diskaun tunai dan awak kena tahu baca dokumen invoice Dia ada 3 perkataan yang awak kena tahu lah. Angkutan dia, serahan dia awak kena tahu, saya akan ajak. So itu bahagian terakhir that I'm going to teach next week. Nasihat saya, tengok chapter 3 dalam buku teks, baca dulu. You get to know first. Tak ada buku teks, pergi ke Delima, cari digital buku teks, baca. Alam-alam buat rujukan, buatlah sampai awak faham. Okay, you have any question to ask? No question, I would like to end the lesson. Ada soalan tak pelajar? No, sir. Faham? Semua orang faham? 17 dokumen? Yes, sir. Alright, okay. Yang ada soalan, stay back and ask question. Yang tak ada soalan, thank you so much. I see you all next week. Video ni kita akan hantar kepada anda. Thank you, sir. Okay, bye.